isi rumah di bandaraya ni dia mengurus IWS dia. Okey, dari sini kita tahu bagaimana kaedah mereka mengurus IWS dorang lah. Yang pertama kita lihat pemilikan barangan elektrik dan elektronik, apa yang mereka miliki. Kedua, tempo ganti. Dan yang ketiga adalah amalan pengurusan IWS oleh isi rumah. Next. Okey, ini adalah hierarki yang sepatutnya, satu tata cara yang ideal. Okey. Hierarki yang paling atas ini diamalkan oleh industri lah, di mana mereka perlu mencegah untuk menggunakan bahan-bahan yang terlarang seperti yang saya sebut tadi, PCB. Okey. Jadi PCB ni sepatutnya sudah tidak boleh diletakkan dalam elektronik. Tapi PCB ni membuatkan elektronik kita tahan lama. Cuma itulah, bila PCB ini terlalu panas, dia boleh membebaskan karsinogen, begitulah yang menyebabkan kesan yang buruk untuk kesihatan. Untuk pengurangan pula, ini dari kita juga, di mana kita kurangkan menggunakan peralatan-peralatan yang tidak mesra alam. Macam mana kita mau tahu? Kalau aircon lah kan, penyaman udara. Penyaman udara ni ada banyak jenis juga, ada yang mesra, ada yang bintang-bintang tu. Kalau banyak bintang, okey lah tu kan. Dia tidak begitu membebaskan bahan yang tidak baik lah. Kemudian guna semula. Okey, guna semula ni kalau rosak, lagi bagus hantar untuk baiki dulu, jangan buang. Sebab ini adalah pengalaman di Kayu Madang. Bila pergi ke Kayu Madang, kamu tahu kan Kayu Madang tu adalah satu tempat tapak pelupusan sampah. Dan sepatutnya IWS tidak sampai ke sana kalau mengikut akta kualiti, ya. Kalau mengikut akta kualiti, IWS ini dia tidak boleh sampai ke tempat pelupusan. Dia mesti diurus oleh individu yang telah dilesenkan oleh Jabatan Alam Sekitar, dan mesti hantar IWS itu ke tempat yang dilesenkan, permis, ya. Jadi bila guna semula, di Kayu Madang ada banyak telefon bimbit yang masih boleh diguna pakai. Ya, bila saya tanya West Speaker di sana, West Speaker, Scavenger, banyak peralatan elektronik yang masih boleh pakai. Sambil mereka tunjuk, bagi saya tengok lagi telefon bimbit yang mereka dapat di Kayu Madang tu. Dalam collection pun, masa US collection, ada banyak juga peralatan elektronik yang masih boleh diguna, tetapi dorang sudah buang. Okey. Namun pekerja-pekerja sana ambillah balik kalau di US collection tu. Jadi kalau rosak, kita cuba baiki dulu. Kalau betul lah timbang-timbang duit, bagus lagi beli baru kan, daripada bayar untuk baiki. Biasanya kita begitulah kan, bagus lagi beli baru daripada kasih bagus. Tapi kalau mengikut tata cara ini, hierarki ini, kita cuba dulu untuk panjangkan jangka hayat itu. Kemudian kitar semula ini kita hantar dia ke tempat-tempat yang dihaskan. Contohnya kitar semula ada di Dewan Bandaraya di Pusat Lestari, ada satu di sana. Dan kitar semula juga, kita memang tidak banyak tempat untuk ambil IWS ini, tapi kita ada collection setiap tahun. Ada beberapa jabatan, ada beberapa NGO yang buat kitar semula ini, ya. Kemudian perolehan semula sisa ini juga adalah untuk kilang, di mana kita ambil semula apa yang penting, emas yang boleh digunakan semula lah. Kemudian last sekali baru pelupusan. Okey, ini yang paling last, tapi itu pun selepas sudah ditapis di bahagian perolehan semula sisa.
yang dilupuskan itu yang tidak membahayakan alam sekitar lagi. Oke, jadi inilah idealnya amalan itu. Oke, next. Mumnu, terima kasih dulu dan terima kasih. Oke, ini adalah kawasan Kota Kinabalu, Bandaraya, Keke, Inana, Menggatal dan juga Telipo. Next. Oke, sedikit demografi lah dengan siapa yang kajian ini dibuat. 53.3 adalah lelaki, kemudian perempuan 46.8. Jadi dia seimbang lah, tidak ada lelaki lagi banyak, tidak ada perempuan lagi banyak, lebih kurang juga peratusan dia. Dan semasa kajian ini dijalankan, target dia adalah yang berumur 18 tahun ke atas, sebab kita target adalah ketua isi rumah. Ya, kita mau tahu bagaimana mereka urus isi rumah elektronik UX dia dalam rumah itu. Tetapi ada juga 18 tahun sebab ibu bapa dia tidak pandai membaca. Oke, next. Oke, ini pendidikan. Pendidikan 41.8 yang berpendidikan rendah, yaitu di bawah daripada SPM, dan yang tinggi, pendidikan tinggi adalah STPM hingga pendidikan rendah ini bermula daripada STPM hingga ke bawah, dan pendidikan tinggi ini first degree hingga ke atas lah. Ya, jadi ini penting pendidikan ini, karena di akhir nanti saya akan beritahu kenapa dia penting. Oke, next. Nah, itulah sedikit sebanyak tentang demografi siapa yang membantu dalam mendapatkan data ini. Oke, semasa kajian kita lihat pemilikan ini ada 8 jenis elektronik yang seringkali ada di rumah. Kalau kita ada akta baru pun ada, ini adalah antara jenis-jenis yang ada dalam akta nanti. Yang pertama adalah TV, kemudian komputer, laptop, penghawa dingin, peti sejuk, mesin basuh, telefon bimbit, ketuhar, peti sejuk. Oke, dan yang paling tinggi di sini adalah pemilikan adalah telefon bimbit. Paling ramai orang ada adalah telefon bimbit. Maksudnya dia satu keperluan sudahlah kan. Kemudian peti sejuk diikuti dengan mesin basuh, televisyen, TV, kemudian laptop, komputer riba, ketuhar, pengawal dingin, dan yang mempunyai peratusan yang rendah adalah komputer. Okay, next. Okay. Ini adalah tempo ganti, maksudnya isi rumah itu menggantikan peralatan elektronik dia, dan kalau kita lihat kebanyakan memang tidak pernah menggantikan, macam TV, komputer, penghawa dingin, penyaman udara, mesin basuh, ketuhar, dan juga peti sejuk. Tetapi jangan kamu lupa tengok 7 tahun tempo penggantian ini. Sebenarnya responden yang saya kutip pada waktu ini ada 400 orang, ya, ada 400 orang. Jadi yang lain tuh 35% cakap tidak pernah menggantikan. Tapi kita jangan lupa tengok jangka hayat yang lain. Kalau kita lihat sebelum setahun, ada juga sebelum setahun rosak sudah telefon bimbit, maksudnya peralatan elektronik dia. Walaupun ini angka yang agak kecil, tetapi bermakna. Ada juga dalam tempo sebelum setahun itu peralatan elektronik sudah jadi e-waste. Ya. Jadi kita tertanya, dengan tiadanya mekanisme itu, di mana apa dorang buat dengan e-waste dia? Kan? Oke, next. Oke, kalau kita lihat barangan elektronik yang tidak mudah ali ini, yang tidak
di bawah angkat-angkat nih, contohnya TV, peti sejuk, penyaman udara, mereka bertahan dalam tempo 10 hingga 15 tahun. Tapi kalau kebanyakan yang jenis IT, telefon bimbit begitu, mereka mempunyai tempo ganti yang sangat singkat lah, sampai ada yang kurang daripada setahun. Okay, next. Okay, ini yang penting sebab hari ini kita ada dua perkara yang saya katakan tadi, adalah kita mesti tahu apa cara yang sebenarnya untuk mengurus IWES kita ni, apa yang lebih lestari, cara kaedah. Jadi kalau kita lihat di sini, television, semua yang dibulatkan ini adalah peratusan yang paling tinggi. Simpan, untuk komputer pun simpan, laptop juga simpan, penyaman udara mereka jual, ya, mereka jual kepada barang terpakai. Kemudian untuk mesin basuh buang terus ke sampah. Wah. Kemudian telefon bimbit simpan, ketuhar jual kepada barang terpakai, peti sejuk juga jual kepada barang terpakai. Ya, itu adalah cara bagaimana isi rumah itu mengurus IWES mereka. Oke, coba kita tengok seterusnya. Oke, untuk simpan kita boleh lihat TV, komputer riba dan juga telefon. Untuk amalan menyimpan ini, mereka simpan sebab mempunyai nilai sentimental. Ya, ada nilai sentimental. Ada yang kata ini adalah first gaji, ini adalah pemberian ibu, jadi dorang simpan, ya. Dan sebenarnya tidak ada salah. Untuk alam sekitar memang tiada salah pun menyimpan. Okey, tetapi kajian menunjukkan selepas 3 hingga 5 tahun ada keberangkalian mereka untuk buang IWES itu, sebab kadang-kadang sampai mengganggu ruangan tempat mereka, jadi mereka memilih untuk buang IWES itu, ya. Yang kedua, jual kepada besi buruk, penyaman udara, ketuhar, peti sejuk. Jual kepada sektor yang tidak formal. Menurut Wang, mendatangkan kesan negatif 2 kali ganda kepada alam sekitar. Jual kepada besi buruk ni macam kamu di kampung kamu pernah ada orang hon guna lori besi buruk begitu. Dorang lah ni. Okey, mereka ni ada lesen untuk membeli scrap metal macam aluminium, besi-besi, ya itu ada. Tetapi mereka ini tidak mempunyai lesen untuk mengurus IWES. Okey, mengurus IWES dia kena melalui Jabatan Alam Sekitar. Kereta yang digunakan untuk ambil IWES itu perlu dilesen, permis dia pun perlu dilesenkan. Tetapi pembeli besi buruk ini, scrap metal ini, mereka tidak ada. Di Kota Kinabalu ada beberapa syarikat private sector lah yang tidak mempunyai lesen tetapi mengambil IWES. Dan ini bukan kajian saya tapi kajian sahabat saya, Molia, di mana dia melihat private sector ini, dan ada satu tempat itu yang kami memang geleng kepala lah bila masuk. Sepatutnya dismantling ini dia tidak boleh diceraikan tanpa ada peralatan yang betul, keselamatan, ya. Tetapi waktu kami lawat kawasan itu, mereka sedang cerai-ceraikan IWES itu, dan paling ngeri lagi dorang bakar IWES itu. Okey, jadi sebenarnya apa yang kita concern adalah macam mana IWES ini berakhir. Kan? Jadi kalau jual sama besi buruk, kita tahu hasil dia itu bagaimana. Sebab mereka cuma ambil bahan yang bernilai saja. Kalau plastik itu, okey, macam kita sebut tadi kesan kepada manusia kan, kabel dan juga plastik pada komputer itu, kalau dibakar dia akan menghasilkan dioksin begitu. Kan? Jadi
Ini yang kita risau sebenarnya. Mereka tidak tahu